Assalamualaikum. Continuation. Ya Allah Faza, kesiannya Faza ni. Continuation of what we have read just now. So ada kalanya berhimpun itu terjadi kerana diusahakan. Adapun maksud bersahabat ataupun bersaudara itu bagaikan berhimpun di dalam majlis, seperti berhimpun di dalam majlis dan tingkah laku bergaul di dalamnya dengan berdekatan serta berkasih-kasihan. Ada kalanya berhimpun itu terjadi kerana diusahakan dan suatu tujuan, seperti berhimpun dalam melakukan ibadah, melakukan ratib, melakukan zikir dan sebagainya, atau berhimpun kerana melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, kerana menuntut ilmu yang bermanfaat di dalam agama, kerana mendirikan agama sebagaimana berhimpunnya para masyaikh ahli tarikat dan para muridnya, berhimpun para murid dengan kawan-kawannya di dalam zawiyah, di dalam pondok ataupun di dalam madrasah kerana menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Ada kalanya berhimpun itu tanpa diusahakan atau dirancang dan tiada tujuan tertentu, seperti berhimpun dalam pelayaran, seperti berhimpun di dalam pekan-pekan tempat mengaji Al-Quran, di dalam madrasah tempat orang mengaji ilmu dan seumpamanya, yang tiada disengaja dan tiada diusahakan. Adapun yang dimaksudkan dengan bersahabat yang kelebihannya tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah ialah bersahabat dengan usaha dan dengan tujuan tertentu sebagaimana yang tersebut di atas, kerana seseorang itu tidak akan memperoleh pahala sahabat melainkan dengan cara tersebut. Ini yang dikenali dengan ukhuwah fillah ataupun ukhuwah fil din. So brothers and sisters, here we are. Antara ciri-ciri ataupun tanda-tanda bersahabat ialah kemahuan, keinginan, usaha untuk berhimpun bersama. Right? Sebab apa arti sahabat kalau tidak berhimpun? Aku kawan dengan dia tapi tak pernah berjumpa. Aku teman dengan dia tapi tak pernah berjumpa. Jadi kalau kata sahabat, mesti kena jumpa, mesti ada jumpanya, mesti ada multaqahnya. Tapi multaqah itu ada dua jenis di sini. Jenis yang pertama yang sudah dirancang dan sudah ada niat. Sebab apa? Sebab innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung kepada niat. There is what they call it, an intention. Hey, guys, let's meet up. This happens to me lah, but I'm not gonna brag on it. Let's meet up. What for? For Maulid. An example. Okay, for Maulid. Whose house? From my house. Okay. What must we bring? Okay, let's bring this and that. You see? So there is an intention of meeting for one purpose. Dan itu tanda sahabat. Kalau tak sahabat, buat apa kena jemput kau datang? Faham tak? Jadi aku jemput kau datang sebab kau sahabat dengan aku. Majlis kahwin anak ke, majlis sunat anak ke, pembukaan rumah ke, aku jemput kau datang sebab kau kawan aku, sebab tu aku jemput kau datang. Tak boleh orang-orang lain suka datang sebab itu walimah. Satu majlis yang mana orang-orang yang tak dijemput dia tak boleh datang lah, kan? Jadi yang pertama, dia ada tujuan, ada intention yang tertentu, a purpose yang tertentu, and it's what you call it, set down properly, discuss upon, and finally everybody decided let's go. Okay, so that's the first one. The second one is, well, you have no proper intention. An example, you are studying, you belajar di madrasah, satu madrasah, nama madrasah Tahfiz Al-Islah. Okay, you belajar di madrasah Tahfiz Al-Islah, you diizin oleh guru untuk belajar di situ. You pun jadi penuntut di situ, jadi murid di situ. Waktu kelas you majlis,
Tapi lepas tu kan you asrama, you apa, you urusan bersama dengan teman-teman, makan. That one is without an intention of nak menuntut ilmu. Your life is around that circle. Okay. And then the third one is you are not in madrasah, you suddenly meet up, you tiba-tiba berjumpa, tiba-tiba you bertemu dengan teman-teman you dekat pasar ke, dekat mana ke. So ada 3 contoh. Contoh yang pertama, kita tujuan niat sama-sama berkumpul kerana Allah Ta'ala. Second, kita memang duduk dekat tempat yang baik. Tetapi dalam urusan-urusan lain, kita bukan belajar 24 jam. Ada waktu-waktu lain kita pergi toilet, waktu lain kita buat taat, ada waktu lain kita langgar perintah Tuhan. Apakah itu dikira? Oh tak, itu bukan pertemuan persahabatan kerana Allah. Yang persahabatan kerana Allah yang mana? Yang pertama tadi, yang kedua dan ketiga itu tidak termasuk. Allah a'lam bishawab. Adik, kesian adik. Adik ni baru 3 bulan. Dia ni baru 3 bulan. Dah berapa hari dah tak sihat. Hari ni Abi ajak keluar, sebab dia nak keluar, kan? Dia kalau duduk dekat sekolah dia happy, kan? Alright, kita baca boleh? Okey, bersahabat dan berkasihan itu terbagi kepada 4 sebab. 4 sebab. You bersahabat, you berteman dengan orang kerana for purpose or for intention. Let's go to the first one. The first one kerana zatnya. Maksudnya mengasihi seseorang kerana keelokan rupanya. Oh, cantik budak ni, handsome dia ni. Bukan kerana sesuatu yang diharapkan daripada orang tersebut. Cuma dari mata jatuh ke hati, kan? Macam nanti aku nak kawan dengan dia. Dia siapa? Anak perompak ke? Anak penyamun ke? Anak menteri ke? Dia orang kaya ke? Dia orang miskin ke? Itu nanti lah, kan? First kita tengok luar je dulu. Comel aku duduk dengan dia, aku kawan dengan dia, aku teman dengan dia. Kerana apa? Kerana zatnya. Yang kedua, bersahabat, berkasih sayang. Kerana sebab yang kedua, kerana ada masalah dunia, ada tujuan dunia. Example, maksud mengasihi seorang bukan kerana zat, bukan kerana rupa, tetapi kerana dengan cara mengasihi seorang itu boleh sampaikan dia kepada kehendak kepentingan dunia. Hati-hati teman, kan? Ada orang dia bukan tengok luar kau pun, dia bukan tengok kau soleh, kau tak soleh. Dia tengok kau cik kau, kau kaya, kaya aku kawan dengan kau, kan? Aku berteman dengan kau, nanti aku boleh pergi umrah free, nanti aku boleh kahwin dapat honeymoon free, kan? Aku nanti kereta aku beli, nanti dia mesti dia bagi aku duit beli loan kereta ke apa ke, mesti dia buatkan rumah mesti dia bayarkan aku. Lihat, tu yang kedua, kerana masalah dunia. You have to wake up. Sebab ada orang yang macam tu, you betul kena sadar diri. Saya dah kena dah, kan? Tengok, dia berteman kita kenapa? Kerana ada masalah dunia. Yang ketiga, yang mana satu orang tu bersahabat kerana masalah akhirat. Apa tu masalah akhirat? Maksudnya dia mengasihi seorang bukan kerana zatnya, bukan kerana luar, bukan kerana dunia, bukan kerana dia kaya, tetapi dia berkasih sayang seseorang itu kerana ia menyampaikan orang itu kepada masalah akhirat. Seperti mana kasih kepada sang guru. Dia sayang kat guru dia sebab sampai akhirat, sampai tujuan akhirat aku sampai, kan? Apa? Ustaz tu bawa dia ke syurga. Satu tu mungkin lah, syekh yang besar-besar. Ada sebab dia kawan dengan saya sebab saya ada madrasah. Jadi saya ada madrasah, di infak, dia bantu infak, kan? Per infak dia tu bawa dia kepada akhirat. Sampaikan tujuan dia, kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, kerana Allah dan pada agamanya Allah Ta'ala. This is the special one. Maksud satu orang kasih kepada seseorang kerana Allah dan di dalam agama Allah, bukan kerana yang disebabkan dirinya memperoleh ilmu, bukan sebab amal akhirat, bukan sebab dunia, bukan sebab akhirat, tetapi ia mengasihi seseorang itu semata-mata kerana Allah. Kerana apa? Kerana dia itu hambanya Allah Ta'ala. Dia tak tengok you punya muka you cantik ke, sengit ke, rumah tak siap ke, dia tak tengok. You kaya ke, you miskin ke, dia tak tengok. You ahli zikir ke, kuat zikir sebab kawan dengan you sampai terus syurga, dia tak tengok. You ahli neraka pun dia tak tengok. Dia kawan dengan you sebab apa? Sebab you hamba Allah. Subhanallah. This is
very special, this is very hard to find. If you find such a person, you pegang dia elok. Because dia bukan kawan dengan duit sebab dunia, sebab akhirat, sebab syurga, sebab neraka, tak. Kawan ni sebab kau hamba Allah, kau kawan dengan kau. Tapi sekali lagi ada border dia, ada hudud dia. Kerana barang siapa yang kasih sayang berkasih kepada Allah, nescaya ia akan mengasihi segala hambanya dan kasih pula kepada perbuatan itu. Inilah yang dinamakan ukhuwah fillah, sebagaimana kasih Abu Bakar kepada Rasulullah, seperti mana kasih Rasulullah kepada Abu Bakar. Faham tak? Seperti mana kasih sahabat kepada Rasulullah dan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat berteman dengan Rasulullah, masuk akal tak? Masuklah. Sampai apa cita-cita mereka, dunia akhirat semua dapat. Tapi Rasulullah berteman dengan sahabat-sahabat, yang mana sahabat-sahabat ada yang baik-baik, ada yang kurang baik, tapi bersahabat juga tak dengan mereka, sahabat juga dengan mereka kerana Allah Ta'ala. Makanya ibu ayah dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan apa lagi yang ditinggalkan ketika berjihad di jalan Allah, Nabi tanya Abu Bakar, kau tinggalkan apa di rumah kau? Maka Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. So we see here there are 4 kinds of love. Kasih sayang itu terbagi kepada 4. First, you love a person because of his outer look. Second, you love the person because of his dunya. Third, you love your person because of his akhirah, of your akhirah. And the fourth, you love a person because of Allah Subhanahu wa Ta'ala. I think that's enough tonight. I'm sorry, I cannot give you so much of my time tonight, sebab I ada my mafazah which needs my attention tonight. Few nights ago, Saturday, Sunday, I tak buat video because I was resting, and insyaAllah I will only do videos on my weekdays. So take care, thanks for your love, thanks for everything. Aqulu qali hadha, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.